صل وعلى ربك وعلى آلك وعلى المسلمين. أعوذ بك من شر ما صنعت. قولك يا بنا وأبو بذنبي فإنه لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبيسر ولا تعسر رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Senajmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama nikmat iman, amal ketaatan. Yang mana nikmat iman ni Allah pilih hanya yang terpilih. Tidak seperti dunia. Dunia ni siapa saja boleh dapat walaupun tak semua dapat. Tetapi kriteria, ciri-ciri nak mendapatkan dunia tidak seperti iman, kurniaannya Allah pilih. Dalam surah An-Nur ayat 35, yahdillahu linurihi man yasha'. Allah memimpin hidayah dan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Yakni nikmat iman itu satu kurniaan yang terpilih. Maka kita hendaklah merasakan, datangkan dari hati kesyukuran yang teramat-amat tinggi di atas kurniaan nikmat yang begitu besar ini. Walaupun di dalam dunia, ketika kita berada di dunia, kita tak nampaklah perbahasan iman tu sangat. Malah kadang-kadang orang cuba memisahkan iman dan kehidupan. Iman bak lain, jangan kaitkan dengan iman, ustaz. Dia kalau boleh seboleh-boleh dia kata iman ni tak ada guna-guna dengan kehidupan. Tu. Mutakhir ini macam-macam pemikiran yang menyerap masuk di dalam umat Islam, penganut umat Islam, terutamanya pemikiran sekular sebagai contoh, memisahkan iman dan kehidupan. Dia kata iman bak lain, kehidupan bak lain. Walhal iman itulah tunggak kepada kehidupan yang membawa kepada rasa. Perbahasan tentang sebuah ketenangan, yang mana ketenangan ini khususiat hanya dimiliki, dikurniakan kepada orang beriman. Adapun yang Allah tidak pilih, dia mencari-cari ketenangan.
melalui jalan dunia yang disangkakan membawa kepada ketenangan, walhal dunia hanya membawa kepada jalan keseronokan. Seronok ya. Habis masa seronok bertukar menjadi duka. Suka, perkataan suka. Namun orang beriman itu akan dikurniakan yang lebih dalam daripada suka, itu adalah tenang, iaitu perasaan yang tidak akan pernah habis. Ianya terbina daripada keimanan, kepercayaan yang benar, yang jelas dan yang tepat. Maka dengan itu, untuk kita memahami iman ini dengan lebih mendalam, maka dengan itu hendaklah kita mendalami dengan ilmu. Maka orang beriman itu tidak akan terpisah dengan ilmu. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat di kalangan mereka itu, orang beriman di kalangan mereka itu. Yani orang beriman Allah angkat derajat, dan orang yang wa utu ilma darajat, dan berilmu. Jadi iman dan ilmu berpisah tiada. Dan barang siapa yang Allah berikan pula kefahaman terhadap iman melalui ilmu, itu satu kebaikan yang besar. Kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah nak bagi dia itu kebaikan, yufaqihu hafiddin, maka diberikannya oleh Allah kefahaman di dalam agama. Bukan diberikan kebendaan. Kebendaan tiada kefahaman membawa kepada kehancuran. Maka barang siapa yang dipilih oleh Allah untuk mendalami tentang iman, membawa kepada kefahaman yang mana nak pergi kepada kemuncak kepada iman itu adalah merasai nikmat ketenangan yang terhasil daripada kefahaman dia tentang iman, yang dimulai dengan asas kepada agama, yakni mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Tenang ni datang dari mana masalah? Daripada perjalanan kita nak mendalami iman itu dengan kita nak mengenali Allah. Lalu timbullah dalam hati kita satu sifat hubbun, cinta. Cinta yang mana merasai bahawasanya segala yang ada ini tidak boleh tidak mesti dengan Allah. Sebab itu dalam perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni dan malam-malam yang seterusnya, insya-Allah taala kita akan membahaskan kajian sifat 20, sejarah dan kupasan pendekatan akidah, karangan Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri Ikhwan. Beliau adalah Ketua Jabatan Usuluddin di USAS, Sultan Azlan Shah, dan beliau adalah pengarang kepada kitab yang kita akan bahaskan ni. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau dan seluruh ahli keluarga beliau, dan diberikan taufik dan hidayah, diberikan limpah kurnianya daripada Allah SWT, dan dimasukkan syurga tanpa hisab, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebuah kajian yang terperinci tentang tunggak ataupun tentang teras kepada keimanan, itu adalah tauhid. Yang ini nak mengenal Allah. Jangan ambil mudah tentang mengenal Allah, mas sekalian, kerana paling susah sekali mengenal Allah. Mengenal itu bukan dengan menghafal, dan mengenal itu bukan dengan lisan. Sebab apa? Nanti akan ditanya di dalam alam barzah, di kubur, ketika ditalkinkan kan. Talkin itu sebenarnya untuk yang hidup. Yang dah meninggal tu dah ke dalam. Yang hidup ni, lepas ni dia masuk ke dalam. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Man, bukan ma. Man, ma ni benda. Man siapa? Bukan mulut yang jawab. Bukan yang mulut kata apa? Allahu judkidam baqa. Oh, malaikat kata tu nyanyi dia. Tak kira. Man rabbuka? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Oh, sedap nyanyi. Nak dengan sound system pula, dengan apa, AI punya efek, dengan kita pun ternitih air mata. Rupanya nangis sebab muziknya. Allah. Rupanya nak dijawab nanti adalah af'al, perbuatan. Perbuatan yang zahir daripada sebuah ketenangan, lalu dia melakukan perbuatan itu, yakni datang dari hati yang mengenal.
Berapa ramai yang mengamal, yang beramal ramai, yang mengenal belum tentu. Buktinya apa jemaah sekalian? Buktinya kalau kita lihat Allah SWT menyatakan dalam surah As-Sajdah ayat 9. Golongan yang mengenal ni adalah golongan yang bersyukur. Ni kita cerita dalam mukadimah dan kita akan masuk qalam musannif, kata penulis. Ni belum kata penulis lagi. Ni kata yang membaca nanti. Membaca daripada kalam kata penulis. Kalau kita lihat sifat orang yang mengenal ini, pasti ada satu sifat, ini syukur. Syukur Allah kata qalil, sedikit. Qalil lamma tashkurun. Sedikit orang yang bersyukur. Sebab syukur ini jemaah sekalian, dia tengok nikmat, dia nampak Allah. Dia tengok nikmat, dia taat. Dia tengok nikmat, nampak kereta, nampak rumah, nampak bangunan, nampak semua. Hati dia berdebar, hati dia kata, semua dengan Allah. Lalu dia datang masjid. Dia tak boleh kiri nampak Allah, kanan nampak Allah. Apa maksud nampak? Ilmu dia mengatakan bahawa semua yang ada itu bukan sifat makhluk. Yang ada ni bukan makhluk, bukan sifat makhluk. Sifat makhluk binasa. Bermula alam tiada. Bila ada, bermaksud dengan apa? Dengan kita, dengan batu, dengan kayu, dengan duit? La, dengan Allah. Jikalau manusia hari ini sedar dunia ini dapat dengan Allah, kereta dia, rumah dia, duit dia, isteri dia, anak dia, sudah pasti taat yang paling utama adalah solat di rumah Allah. Takkanlah kita, orang kata nakkan sesuatu, contoh kita nak kahwin kan, nak anak orang lah, bahasa mudah ni, bahasa pasar nanti, nak anak orang, saya jumpa mak ayah dia, takkan jumpa kat kedai mamak pula. Pakcik boleh jumpa kat kedai mamak tak? Kamu ni tak ada adab langsung. Nak anak aku, nak jumpa ajak ke kedai mamak. Contoh, okey tak apalah pakcik, saya nak bawa Concord hotel. Aku ada rumah lah, kamu nak anak aku datang rumah. Kita nak apa yang milik Allah, datang mana? Datang office, datang bisnes, jumpa orang, datang rumah Allah lah. Sedikit ke ramai yang datang? Ni bahasa ngaji akidah kan, ngaji tauhid kena macam sedikit ke ramai yang datang? Qalil, sedikit. Qalil. Pas syukur itu taat, dan syukur itu sedikit. Syukur bermula dengan ingat, ala bizikrillah, dengan ingat. Sebab tu Nabi doa aja, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Syukur, ingat. Kalau syukur sikit, ingat pun sikit. Kalau ingat sikit, kenal pun sikit. Mana mungkin dia ingat tapi tidak kenal. Mana mungkin dia kenal tapi tidak ingat. Orang yang kenal pasti ingat, orang yang ingat pasti kenal. Kenal tak siapa-siapa ni? Ya aku tak ingat. Siapa nak? Farid? Mana? Ulang ni Ustaz Farid. Farid mana? Sebut nama dah. Haji betul. Ustaz tambah syalam. Ingat lah tambah syalam. Macam mana perjalanan okey? Alhamdulillah, hujan. Saya naik motor lah. Memang kau naik kereta kan. Orang kata tobat lahum. Pukul 8 lebih sampai ni. Pakai baju hujan siap-siap. Daripada syalam dah hujan lebat lah. Jalan lebat. Alhamdulillah. Sampai. Kalaupun sebut nama Allah, sebutlah juta kali pun, kenal tak? Macam nama Farid, sebutlah nama juta kali pun, Farid datang, Farid datang, Farid, Farid, Farid. Alah Farid, Farid mana? Macam ni sifat dia. Sifat tak kenal, rupa tak kenal, nama kenal, nama sebut, kenal tidak. Bermakna ingat itu mesti kenal, kenal mesti ingat. Kalau dah ingat mesti taat, mesti buat, mesti perbuatan. Orang yang beriman mesti beramal. Amanu wa aminus salihan. Orang yang beramal belum tentu beriman. Belum tentu. Orang yang beriman tentu amalnya. Orang yang beramal belum tentu imannya. Maka di akhir zaman ini ramai yang beramal. Kata Nabi SAW, bimbang seperti buih di atas laut. Buih banyak sikit jemaah sekalian, banyak buih.
Tetapi buih ini kenapa Nabi bagi tamsilan buih? Kosong di dalamnya. Bila kosong amalan itu tidak tegak kerana mengenal Allah, Allah cabut rasa takut musuh kepada kita. Musuh tak takut kita je maksudnya. Bertempiklah, Allahu Akbar. Dia tengok kita macam itu. Nak tahu takut tak takut musuh maksudnya? Alang-alang takutkan musuh. Takutkan musuh nombor satu, iblis. Kalau iblis takut, kita kena Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, memang tak terlawan lah. Kurang-kurang syaitan jin lah. Ni kadang-kadang jin kan menampakkan macam-macam kita pula. Ni dia tak takut kita tu. Patutnya syaitan takut nak tembung dengan kita. Ada orang lagi nak jumpa lagi ada. Mana kalau dan jumpa tu, minta maaf cakap kalau yang mana dalam bidang tu. Takut dia nak tengok mata ke nak apa, patut takut lah. Musuh lah syaitan kan. Baik. Maka jemaah sekalian, mendalami ilmu tentang tauhid itu menjadi teras untuk mendatangkan kembali kehebatan. Haibat Allah akan tundukkan musuh. Kalau hadis tersebut daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, mafhum hadis, satu zaman nanti akan datangnya keadaan umat Islam ni diratah, dikerumuni seperti makanan. Tak ada nak buat, tak boleh nak efek apa. Sekarang ni dah hari ke berapa, sebagai contoh di Palestin. Terbaru ni kata negara di Yaman, barulah dia buat satu kenyataan hantar bala tentera je. Pidan lah dulu kena ganyang kan, nak gerakkan tentera. Allah, tak tahulah. Kita bimbang hadis ni jadi kenyataan. Yalah, umat Islam dibelasah, mati orang, baby terbunuh, perempuan diperkosa, mati. Ya Allah, ya Allah, tak boleh nak respon. Kita bimbang inilah. Kenapa? Tak takut dia. Dia tak takut kita. Itu masalah dia. Kita nak takutkan dia pun satu hal. Soalan dia takut kita dia. Itu soalan dia. Dia kalau takut, tuan-tuan, contohlah, tuan-tuan kata rumah kita nak pencuri. Dia kenal owner rumah ni. Oh, ini rumah ni jangan kacau. Sekali kalau dia kita kacau, memang dia cari siapa lupa cacing. Oh, aku tak berani kacau rumah ni. Oh, dia punya. Oh, aku tak berani. Faham? Tu masuk dia. Dia tak berani nak kacau. Dia bukan kacau lagi. Dia godek ni, dia godam ni, dia robohol ni. Sebab apa? Sebab ketakutan pada kita dah hilang. Allah cabut. Kemudian Allah campakkan penyakit dalam hati. Sebab apa? Kita ambil mudah mungkin. Wallahualam. Ambil mudah untuk hati ni kerja utama mengenal Allah. Tapi tidak nak mau letak mengenal Allah. Akhirnya jadikan hati untuk mengenal dunia. Nak bagi seronok hati itu dengan dunia, dengan nak kenal suami, nak kenal anak, nak kenal orang lebih banyak daripada nak kenal Allah. Masa untuk mengenal Allah tidak diberikan dengan terperinci. Dia ingat kenal ni dengan menyapa saja. Tidak, mas sekalian. Mengenal Allah itu masih dengan jalan ilmu dan mujahadah dengan susah. Sebagaimana Nabi SAW 13 tahun ketika di Makkah Al-Mukarramah, ketika memperkenalkan umat tentang Allah, tengok keadaan umat lalu macam mana. Dengan susah, dengan payah, dengan tekanan, demi tekanan, kerana nak mengenal Allah. Semua itu jemaah sekalian. Maka hari ini apabila Islam telah melebar luas 2/3 dunia, maka jangan ambil mudah untuk mengenal Allah. Dan perkara ini terjadi balik bila dah senang dunia jemaah sekalian, ambil mudah nak kenal Allah. Sebab dah senang. Buktinya mudah je. Time susah kita doa, time tak ada duit, Allah, ya Allah, ya Allah. Bila ada duit, mau nak begitu. Contoh time Covid, time sakit, ya Allah, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Dah sihat, mana-mana gimana nak pergi jalan. Bukan salah nak pergi jalan tu, tapi masalahnya lupa dah. Itu masalah. Allah marah miskin. Jadi mari kita tumpukan, berikan masa, bagi tenaga, bagi perhatian yang tinggi. Susah ke, senang ke, nombor satu kita kena buat sekarang ini, kembalikan kesungguhan untuk mengenal Allah. Sekarang ni
Allah perkenalkan, mungkin kepada kalian Allah memperkenalkan melalui jalan kesusahan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah nak mengenal Allah dengan kekuasaan, ya Allah datangkanlah pertolongan. Sebab kita mungkin terleka dengan kesenangan. Memang betul jemaah sekalian, Empayar Uthmaniyah menguasai 2/3 dunia. Kejatuhan itu bukan kerana kesusahan, kejatuhan itu di saat kesenangan yang melimpah ruah. Negeri Sabah pun begitu jemaah sekalian. Boleh rujuk negeri Sabah. Dalam Quran mengatakan Allah memberikan satu gambaran, satu orang kata pengiktirafan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Macam kita contoh ada kan Selangor Darul Ihsan, macam itu. Ada juga tagline dia. Kalau Sabah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, siapa yang bagi? Allah. Di saat senangnya masalah, dia berpaling daripada Allah. Dia lupa, dia leka. Dia tak nak waktu lupa leka ni maksudnya, dia tak nak susah-susah belajar mengenal Allah. Dia ambil mudah, tuan-tuan. Dia ingat mengenal Allah ni mengenal macam itu. Ingat macam mengenal kawan dia kan mak. Tu bahasa dia. Patut kena ada kesungguhan untuk mengenal Allah Ta'ala. Dimulakan dengan kesungguhan menuntut ilmu. Saya jemaah sekalian, ceritalah perjalanan sikit. Saya belajar dengan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri. Seorang guru yang begitu tegas. Orang petani jemaah sekalian. Dia kata macam mana pun cepat, lambat duduk luar satu. Memang yang pertama dia ajar, kena sampai tepat waktu satu. Saya datang dari Shah Alam jemaah sekalian nak pergi ke Kuala Kangsar. Dia punya datang pengajian ni, ya Allah, kita berdebarnya rasa bawa kalau boleh tayar belakang potong tayar depan tuan. Punya laju saya bawa sebab apa? Takutnya serius, dan beliau sangat serius. Sangat serius, detail. Pelajar tak ramai, 2 orang lah. Kawan saya seorang, saya seorang. Tak engkau, aku tak aku engkau. Tak boleh nak mengelak. Jadi kalau dah terlambat tu, ya Allah pucatnya. Tapi Allah uji lah pengajian tauhid ni. Dalam kos yang saya ambil banyak-banyak, tauhid ni yang paling mendebarkan saja. Tak tahu kenapa. Rupanya itulah perjalanan mengenal Allah. Dia kena ada satu kesungguhan. Mengenal Allah ni dia tidak boleh ambil mudah. Dia mesti berbeza daripada ilmu. Sebab ilmu kepada ilmu yang lain wajib al-wajib. Baik. Qala musannif, kata penulis, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Nanti saya usahakan juga masjid mungkin tak order. Dia kena order online mas sekalian buku ni. Siapa yang boleh dapatkan di PTS boleh bantu kot. Infak wakaf kat masjid ni. Nanti boleh buat rujukan kitab ni. Boleh cari. Sifat 20, dia ada 2 versi. Versi edisi 1, edisi 2. Edisi 2 ada kata-kata pengantar khas daripada Datuk Dr. Afiti Al-Akiti. Itu edisi yang kedua. Jadi kalau ada kitab tu sedap. Dia tengok. Boleh wariskan kepada anak ni mas kan. Ni pun satu benda ni. Saya kalau kempen kepada mak-mak ni, ibu kat belakang ni, jangan sibuk nak wariskan menu dekat anak-anak. Ni resipi mak ni, tak payah. Ni ilmu yang mak mengaji dekat Masjid Az-Zubair Ibn Awam. Ni dobit mak. Mak catat ni. Mak wasiat dekat kau buku ni. Ni. Anak pandai tak bawa mak. Oi, mak aku ni. Ingat mak main-main malam-malam. Mak datang masjid mengaji. Patut kamu pun mengaji juga. Macam itu. Wariskan kitab pengajian kepada anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Akidah adalah tumpuan utama wahyu ilahi kepada setiap nabinya. Kita ada 25 nabi dan rasul, 313 nabi dan rasul wajib iman ni ada 25. Dari seluruh nabi dan rasul. Insya-Allah. Zat. Subhanallah,
Allah Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Kita sambung sikit, betul kita buat kesimpulan untuk permulaan kalam perbahasan kitab kita. Baik. Penumpuan diberikan supaya setiap umat selamat dan sejahtera dalam kehidupan mereka sepanjang zaman. Sirah mencatatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun berada di kota Makkah semata-mata bagi membentuk akidah dalam masyarakat jahiliah ketika itu. Oleh yang demikian, akidah yang teguh dan mantap menjadi dambaan kepada setiap manusia yang bergelar dirinya sebagai mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah adalah kunci kebahagiaan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Tanpa akidah yang benar, tepat dan jelas. Ini kata kunci kita. Kata pengarang, kata Tuan Guru Dr. Nik Syukri kata sifat akidah itu mesti benar, tepat dan jelas. Barulah nanti akan membuahkan kemanisan dia. Iman ni perbahasannya tentang rasa. Bila rasa sudah ada, amal kita itu akan menambahkan lagi. Beramal dengan iman menyebabkan iman itu akan mendapatkan rasa dalam amalan itu yang kita lakukan. Jadi kalau beramal dengan iman yang benar, tepat dan jelas, maka amalan yang dilakukan itu akan membuahkan buah pada iman itu adalah kemanisan pada amalan tersebut. Segala amalan yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan kita kena sedar dan jelas kenapa nak berikan penekanan kepada iman, iaitu terutama dalam bab mengenal Allah, kerana ianya menjadi teras, menjadi asas kepada seluruh amalan. Amalan tidak akan diterima oleh Allah jika dia tidak didirikan dengan iman yang benar. Ilmu akidah Islamiah merupakan ilmu yang amat penting berbanding ilmu-ilmu Islam yang lain. Ini kedudukan ilmu, kata Tuan Guru. Ia membincangkan prinsip asas. Apa yang dibincangkan dalam ilmu ini? Ia membincangkan prinsip asas secara menyeluruh ke arah mengenal Allah serta sifat-sifatnya. Disebut mengenal Allah serta sifat-sifatnya sebagaimana kita mukadimahkan tadi. Jangan ambil mudah dengan mengenal Allah. Bukan mengenal macam kawan kita, bukan mengenal macam orang. Dia Allah tentang Allah, pencipta bagi alam jagat raya. Mengenal Allah ini sehingga timbul dalam hati kita sifat cinta, sifat syukur, tawaduk, sehingga kita mampu tenang di saat dunia sedang berada dalam kemelut kegelisahan. Kalau kita lihat bagaimana iman turun di Makkah nanti 13 tahun Nabi SAW, cuba tengok tengah-tengah kemelut itu iman. Kenapa Allah tak buat turun tu dengan santai, dengan tenang, dengan suasananya aman? Sebab nak bezakan tenang tu di mana. Orang yang tenang itu dia akan mampu mengatasi keadaan luaran yang begitu. Dunia ini sifatnya bukan tenang. Malah dunia itu akan rosak bila orang tidak ada iman. Dia akan menghancurkan. Sebelum iman datang zaman Nabi SAW, sebelum itu umat jahiliyah, apa dia buat? Tak ada tamadun. Bunuh orang, tanam orang, kerat orang, bergaduh sana sini. Jadi bila mengenal Allah ni, antara perkara yang kalau kita lihat kesan kepada mengenal Allah, dia tidak akan berbalah. Mengenal Allah ni akan menghilangkan perbalahan. Sebab kalau dua jalan, kalau tengok pada jalan iblis, jalan Nabi Adam AS, cuba tengok. Iblis ni dia beramal, rupanya dia belum mengenal. Akhirnya dia menyalahkan Nabi Adam AS. Dendam kesumat iblis sampai ke sudah, sampai ke kita hari ni. Tengok Nabi Adam AS. Allah takdirkan Siti Hawa. Khilaf tu berlaku kat Siti Hawa, tapi tak bergaduh pun. Satu. Dan Nabi Adam AS tahu iblis yang pasal lah. Duk pengaruhnya Siti Hawa kan. Ada iblis kata, tak guna bentuk kamu iblis. Tak ada. Apa yang Nabi Adam dapat? Allah ajarkan doa. Doa tentang minta, tentang diri, minta ampun atas kezaliman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Jadi besarnya manfaat mengenal Allah ni akan memadamkan perbalahan. Iblis terhijab daripada mengenal Allah walaupun dia beramal, akhirnya dendam kesumat sampai kiamat. Bayangkan iblis. Jadi ada sifat mengenal Allah tu. Jadi membahas tentang sifat Allah serta sifat-sifat Nabi dan Rasul dan tempat kembali segala makhluk setelah mati. Bagi memenuhi kepentingan tersebut, para ulama sepanjang zaman turut menampilkan karya masing-masing dalam pelbagai bentuk keperluan serta kitab, bait, syair, buku dan sebagainya. Kita berhenti dulu setakat ni, kita sambung. Jadi mana kata asbab untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat, maka para ulama menzahirkan, menulis pelbagai kitab. Kitab, dan kita ni sedang mengkaji perbahasan tentang sifat 20. Bukan sekadar matan sifat 20 dan kita kaji kitab induk ni, sekadar Ummul Barahin. Kitab induk ni kita kaji tentang sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Ini satu kelebihan dalam kajian kita pada insya-Allah setiap Rabu minggu utama ni. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah dan pengajian dan berikan kefahaman. Wallahu alam, berhenti setakat itu dulu. Mohon ampun maaf mesti ada kekurangan terkasar-kasar tukang bicara penyampaian. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung dengan tasbih kafarah nusrat. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Inna insana fi khusr illa alladhina amanu wa amsal. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab.